Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Fendi Salikin untuk Matematik KSSM Tingkatan 3, Bab 8 Lokus dalam dua dimensi. So hari ini Cikgu akan ceritakan sedikit berkaitan syarat-syarat yang perlu kamu ketahui untuk kamu lukis ataupun kenal pasti jenis apakah lokus yang memenuhi syarat tersebut. Okey? Dah sedia? Alright, let's go. Okey, untuk jawab soalan berkaitan lokus, kamu kena tahu syarat-syarat yang terlibat supaya kamu boleh kenal pasti bentuk apa lokus yang perlu kamu lukis. Okey, so lokus ni melibatkan lokus titik dan juga lokus garis. Lokus titik ada dua, satu titik dan dua titik. Begitu juga lokus garis melibatkan satu garis dan dua garis. So apabila kamu diberi satu ayat ataupun soalan tersebut, kamu kena pastilah sama ada di titik atau garis. Kemudian satu titik atau dua titik, satu garis atau dua garis. Okey, macam mana kena pasti dalam ayat tersebut kalau melibatkan titik, dia mesti ada perkataan titik. Okey, kalau satu titik contohnya dia akan bagi satu kataan iaitu titik A ataupun titik B, titik C, titik D. Okey. Kemudian dia akan bagi kamu jarak. Dia akan bagi kamu jarak. Okey, jarak tu dalam sentimeter atau unit lah. Contohnya 3 cm, 2 cm, 4 cm dan sebagainya. Okey. Dan jarak ini merupakan jejari bulatan. Okey. Dan titik yang diberi ini merupakan pusat bulatan. Sebab apa? Bila melibatkan satu titik, contohnya titik A, maka lokus yang terbentuk ialah berbentuk bulatan, di mana jarak yang diberi ialah dia punya jejari dan titik yang diberi ialah pusatnya. Okey? Jadi, bila melibatkan satu titik, bentuk lokus tersebut ialah satu bulatan. Okey? Yang ni lah lokus dia, yang bulatan ni. Yang ni ialah dia punya lokus. Okey? Jelas Okey. Kemudian yang kedua, dua titik. Bila dua titik, dia biasanya dia akan tulis begini. Oh, titik pula begini. Dia akan ada perkataan titik lah. Titik A, dia ada perkataan dan. Titik B contoh. Kadang titik P dan titik Q. Okey? Jadi, dia tak ada bagi jarak. Dia akan tulis berjarak sama. Dia bagi perkataan berjarak sama. Jadi, contohnya begini. Titik A dan titik B. Maka lokus yang terbentuk ialah satu garis lurus di tengah-tengah di antara A dan B. Okey, yang ni merupakan dia punya lokus. Sebab kalau kita ukur, jarak dia akan sentiasa sama je dari A ke B. Jarak dia sentiasa akan sama. Contoh begini Kalau A ke sini, jarak dia akan sama dengan sini. Ni sama ke sini. Dia akan sentiasa sama. Tak kira dia gerak ke mana pun. Okey? Jadi dia dipanggil sebagai pembahagi dua sama serenjang. Okey. Itu kalau melibatkan dua titik. Garis kat sini. Kemudian seterusnya melibatkan satu garis. Jadi dia mesti ada perkataan garis. Contohnya garis AB. Biasa kadang pelajar bila dengar garis AB, dia ingat dua garis. Padahal satunya garis AB. Dan dia sama dengan kes satu titik, dia ada diberi jarak. Okey, dia ada bagi jarak. 2 cm ke 3 cm, 4 cm, maka dia bagi jarak. Okey. Contohnya ni garis AB, nampak? Ada satu garis je, garis AB. Maka lokus yang terbentuk ialah satu garis yang selari. Ini ialah dia punya lokus. Di mana jarak yang diberi tersebut ialah jarak di antara dua garis ni. Inilah jarak yang diberi. Kalau 2 cm, 2 cm lah. Kalau 3 cm, 3 cm lah. Okey. Dan lokus yang terbentuk ialah apa? Garis selari.
Hari. Okey, jelas Okey. Seterusnya ialah locus melibatkan dua garis. Contoh ayat dia begini. Garis AB dan garis BC contoh Dan seperti juga dua titik tadi dia ada perkataan berjarak sama. Berjarak sama. Dia tak ada bagi jarak. Okey, contohnya garis A, B dan garis B, C begini. Maka lokus yang terbentuk ialah pembahagi dua sama sudut. Maka lokus dia akan di tengah-tengah begini. Ni dia punya lokus. Bentuk dia ialah pembahagi dua sama sudut. Okey? Faham Jelas Okey, cikgu ulang sekali lagi secara ringkasnya. Kalau satu titik, dia bentuk bulat. Kalau dua titik, lokus dia di tengah-tengah di antara dua titik. Kalau satu garis, lokus dia ialah garis selari. Tapi kalau dia dua garis, maka lokus dia ialah di tengah-tengah di antara dua garis tersebut. Atau kita panggil pembagi dua sama sudut. Okey, jelas Okey, nak lebih faham lagi, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh soalan yang melibatkan lokus satu titik. Okey, kita baca soalan. Q ialah satu titik yang sentiasa berjarak 4 cm dari titik A. So, tunggu perkataan dari titik A. So, kita tahu kat sini dia melibatkan titik. Dan berapa titik? Satu, iaitu titik A sahaja. Jadi kita tahu tadi, kalau satu titik dia akan beri jarak. Dan jarak ini merupakan apa? Jari. Bila lokus satu titik, dia akan bentuk satu bulatan. Okey? Jadi, kita tahu titik A. Maka, ambil jangka lukis. Okey? Jangka lukis. Okey, kamu ukur jarak dia, pastikan dia 4 cm. Kemudian, cocok yang tajam dekat A. Kamu lukis satu bulatan. Berjejari berapa tadi? 4 cm. Maka, ni ialah bentuk lokus Q. Nampak ni bagi Q. Maka dia lokus Q. Okey, dia adalah bentuk bulatan. Alright. Faham simple. Satu titik dia mesti bentuk bulatan. Okey, kita tengok contoh berikutnya. Okey. Contoh yang melibatkan lokus dua titik. Okey, baca ayat di situ. R ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik B. Bila ada dan tu maksudnya melibatkan dua titik. Okey, titik A dan titik B. So, dan satu lagi, dia tak bagi jarak. Dia ada perkataan sama, sentiasa sama. So, apabila kalau masih ingat lagi tadi, kalau bagi dua titik, okey, lokus dia di tengah-tengah. Kalau dua titik tu begini, atas dan bawah, lokusnya di tengah-tengah. Okey. Kalau titiknya begini, lokus tu di tengah-tengah. Okey. So, kat sini saya bagi A dan B. A dan B. So, maka lokus dia akan berada di tengah-tengah. Kalau kamu perlu lukis, gunakan jangka lukis. Cocok satu di B. Buat selengkut ke atas dan bawah. Kemudian cocok pada A. Atas dan bawah. Kemudian buat satu garis. Maka yang ini ialah lokus R. Sebab dia kata ni R. Ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari dua titik iaitu titik A dan titik B. Nampak? R tu bergerak sentiasa sama jarak dengan A dan B. Nampak? Jarak dia sentiasa sama. Jadi dia adalah pembahagi dua sama serenjang. Okey? Alright. Itu dua titik. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang melibatkan lokus satu garis. Soalan dia, Q ialah satu titik yang sentiasa berjarak 2 cm dari
garis AB. Tak ada dan kan? Garis AB maksudnya satu garis saja, iaitu garis AB. Tengok dekat soalan tu dia bagi garis AB. Dan dia bagi jarak. 2 cm. So jarak ni ialah jarak di antara dua garis yang selari. Selari, okey? Contoh, kalau dia bagi garis AB begini, maka lokus dia sama ada di bawah ataupun di atas selari. Kalau garisnya begini, menegak begini, maka lokusnya boleh sama ada di kanan ataupun di kiri. Dia selari dengan garis yang diberi ni. Begitu juga sebaliknya, kalau dicondong macam ni, maka dia akan garis selari sama ada di bawah ataupun di atas begini. Okey? So, dia dah bagi kat sini garis A dan B. Maka jaraknya ialah 2 cm. So, kamu boleh buat kat atas atau kat bawah. Mana-mana pun boleh. Atau boleh buat kedua-dua sekali bergantung kepada soalan. Tengok dia muat ke mana. Jadi, kamu ambil pembaris, ukur saja 2 cm atau menggunakan jangka lukis pun boleh. Buat lengkuk. Kamu ukur, dah ukur 2 cm tu. Dah ukur 2 cm. Sebab jarak dia 2 cm. Cucuk dekat A ni buat lengkuk. Cucuk kat B buat lengkuk. Ambil pembaris. Gariskan sahaja. Okey, kat sini. Yang pasti jarak dia mesti sentiasa 2 cm. Maka yang ini ialah lokus. Lokus apa? Q. Nampak dia bagi kat sini lokus Q kan? Lokus Q ni ialah satu garis selari. Okey. So jawapan dia ni lokus Q ni lukis kat sini Buat kat atas pun boleh. Alright? Jelas Okey. Tengok contoh yang berikutnya. Okey. Contoh soalan melibatkan lokus dua garis. Kita baca soalan kat situ. A ialah satu titik yang sentiasa sama dari garis AB. Kita gariskan perkataan garis AB. Dan dia ada dan. Bila ada dan maksudnya melibatkan dua. Dua apa? Dua garis. Garis AB dan garis BC. Seperti yang biasa, kalau melibatkan dua garis atau dua titik, mesti ada perkataan sentiasa sama. Okey? Itu dia punya keyword So, dia dah bagi kat sini garis AB dan BC. Okey? Kita dah tahu tadi. Kalau melibatkan dua garis, lokus dia akan membahagi dua sama sudut begini. Kalau garisnya begini, bahagi dua sama sudut begitu. Okay. Kalau dia condong macam ni pun sama. Dia akan di tengah-tengah di antara dua garis tersebut. Okey. Kalau dia cakah begini pun, dia akan berada di tengah-tengah di antara dua garis. Ini adalah lokus dia. Okey. Yang tengah-tengah ni adalah lokus dia. So, macam mana kita nak lukis? Menggunakan jangka lukis. Cocok saja di B. Cucuk saya di B yang tajam tu, buat satu lengkuk yang sama panjang di sini dan di sini. Kemudian cucuk di persilangan ni tadi, buat satu lengkuk di sini. Kemudian cucuk persilangan di sini pula, buat satu lengkuk di sini. Okey? Kemudian kita gariskan dekat persilangan tu tadi. Yang ini ialah lokus apa? R. Okey, ni lokus R. Dia bahagi dua sama ni. Okey? Lokus R betul dia ialah pembahagi dua sama sudut. Okey? Okey, itu yang melibatkan lokus dua garis. Okey? Tengok contoh yang seterusnya. Okey, kali ni soalan diberi dalam bentuk ada grid. So lagi mudah untuk kita lukis Kebiasaannya soalan lokus akan ada ayat yang panjang begini. Tapi jangan takut, kita kenal pasti keyword sahaja. Okey. Kita baca soalan, rajah menunjukkan sebuah segi empat ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi satu unit. So satu kotak satu unit. Pada rajah lukis A. Dia suruh lukis apa? Suruh lukis lokus P, kita gariskan kat situ. Yang bergerak adalah sentiasa 2 cm dari titik A. Okey, keyword dia titik A. So ada berapa titik? Satu titik. Iaitu titik apa? Titik A. Dia bagi 2 cm. 2 cm ni apa? Jari. Maka lokus dia adalah bentuk bulatan. Kalau kita kena ingat satu titik bentuk bulatan. Okey, so dari dekat titik A. Okey. Ambil jangka lukis, cocok dekat titik A. Dia kata 2 cm dari titik A ataupun 2 unit dari titik A. So kamu buka lukis kamu 2 kat sini.
So dia akan buat satu bulatan kat sini. Okey, macam tu dah lebih kurang lah. Cikgu tak pakai lukis. Okey, macam tu. Maka yang ini adalah apa? Locus P kat sini. Locus P. Selesai soalan A. Soalan B. Locus apa? Gariskan. Locus Q yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik D. Ada kataan dan titik C. So, ada melibatkan dua apa? Dua titik. So, titik apa? D dan C. Mana titik D dan C? Okey, di sini nampak? D dan C. So, titik D dan titik C. Okey, bila melibatkan dua titik, maka lokusnya di mana? Di tengah-tengah. Okey, D dan C. So, kita kira lah. Kotak D dan C ada berapa? 1, 2, 3. Okey, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, di tengah-tengah ni 5 kotak. Betul tak? So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. So, dekat sini lah lokus dia. So, ambil pembaris. Kamu gariskan lurus-lurus. Guna pembaris tersebut sampai dah terkeluar dari kotak. Maka itu adalah apa? Lokus apa? Sekejap cikgu lukis semula Okey, tegak-tegak. Maka itu ialah locus apa? Locus Q. So, kita labelkan kat sini. Locus Q. Selesai. B. Kemudian C. Disuruh lukis apa? Locus R yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 cm dari garis DC. Garis DC. So, dia melibatkan garis. Berapa garis? Satu garis iaitu DC. Okey, nampak? Ini D dan C. So, garis DC begini. Garis di C. Okey, jaraknya sentiasa 4 cm. So, kalau garis, maka dia akan bentuk satu garis yang selari di atas ataupun di bawah. So, untuk garis DC ni, okey, kalau kat bawah tak muat rasanya. So, ke atas. Okey. So, ke atas garis, satu garis. So, 1, 2, 3, 4 cm dari garis DC tadi. Maka kita pun lakarlah. Lukislah locus dia kat sini. Maka locus itu ialah locus. Jadi kita labelkan ni ialah locus R. Okey, senang je. Kemudian D, locus S. Locus S yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dengan garis AB, ada kataan dan BC. So, dibuatkan dua garis. Iaitu AB. Nampak ni? Garis AB ni. A ke B. So, begini. A ke B. Kemudian B pergi ke C bawah ni. C begini. So, A ke B. B ke C. Maka locus yang terbentuk ialah apa? Di tengah-tengah ni kan? Membaki dua sama sudut. So, kita buatlah. Kita lukis locus S ni. Jadi, dia akan bermula di B. Jadi, gunakanlah bucu yang ada. Dari segi sepat sama kan. So, gunakan bucu ni. Bucu ke? Bucu sini. Bucu sini. Bucu sini. Bucu sini. Okey, bucu ke bucu. Guna pembaris lah. Senang. Juga tak ada pembaris. Okey. Itu adalah locus. Apa? S. So, kita dah bina 4 locus. Iaitu locus P. Melibatkan satu titik. Satu bulatan. Ini locus P. Itu pakai mana hitam lah. Okey, kemudian kita bina locus Q melibatkan dua titik iaitu titik D dan titik C, dia di tengah-tengah. Yang ketiga adalah locus R ni yang melibatkan garis. So, garis DC dia selari dengan garis DC iaitu yang ni. Dan akhir sekali ialah melibatkan dua garis iaitu garis AB dan BC, maka locus di tengah-tengah iaitu locus S. Okey, faham So, sebab tu penting kena tahu syarat dia. Sama ada dia melibatkan titik ataupun garis, satu titik atau dua titik, ataupun satu garis ataupun dua garis. Maka kita boleh kenal pasti locus yang terbentuk. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang terakhir. Kali ini dia berbeza sikit. Kalau sebelum ni dia bagi tahu garis ke titik ke, kali ni tak ada. Kalau tengok soalan dia Kalau tengok soalan dia, nampak? X ialah titik bergerak dengan keadaan XD sama dengan DA, nampak? Dia bagi ni je. Dia tak ada bagi tahu titik ke garis ke, tak ada. Okey. So macam nak buat? Jangan takut. Kita tengok, kita perhati betul. XD sama dengan DA. Okey, huruf apa yang berulang? Nampak? D betul tak? Huruf D berulang. Kita tengok dekat gambar rajah. Ada huruf apa? A, B, C dan D. Okey, D berulang kan? Ada tak dekat gambar rajah huruf D?
Ada kan? So ni titik D kat sini titik D. Bila huruf yang berulang ada pada rajah, maka dia akan bentuk satu bulatan. Di mana huruf yang berulang tu ialah dia punya pusat. Okey, so D ialah pusat dan jari dia ialah D ke A. Sebab apa? A ada kat situ. So kita ambil saja jangka lukis, cocok di D, bawa ke A. Dan kita buat satu ni lah, lengkuk lah. Macam tu lah, kurang lah. Cikgu tak pakai ni. Tak pakai jangka lukis, tak tepat sangat. Dan ini merupakan locus X. Kita label lah kat sini. Locus X. Okey, ingat. Kalau huruf dia berulang, ada pada rajah, maka dia bentuk bulatan. Kita buat contoh B. Y ialah titik bergerak dengan keadaan ni. Ini syarat dia. AY sama dengan BY. Okey. Kita tengok huruf yang berulang ialah huruf Y. Kita tengok dekat rajah, ada tak huruf Y? Tak ada kan? Dekat rajah ada A, B, C dan D saja kan? Dan Y ni merupakan apa? Locus dia. Okey. Dan huruf yang terlibat ialah A dan B. So, tengok kat gambar rajah. A di sini, B dan di sini. Maka kita lakar dulu kat sini lah. So, A dan B. Yang melibatkan dua titik. Kalau dua titik, locus dia di tengah-tengah. Maka kita kira lah kotak dia ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kita kira tengah-tengah dia bagi 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Maka di sini ialah locus apa? Y. Locus Y. Selesai. C. K ialah titik bergerak dengan keadaan BK sama dengan CK. Seperti tadi juga, kita tengok huruf apa yang berulang. Huruf K. Ada tak huruf K dekat gambar rajah? Tak ada. Kat gambar rajah ada A, B, C dan D saja. Maka K ni juga merupakan satu locus. Jadi, yang ada ialah B dan C. Kita tengok kat rajah, B dan C di mana? Okey, B di atas, C di bawah. Maka dia melibatkan dua titik sama seperti yang soalan B tadi. So, B titik C kat bawah sini. Maka locus dia ialah di tengah-tengah di antara dua titik. Okey, jadi kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Ini adalah locus yang terhasil, iaitu locus K. Okey. Okey. Kemudian D, susul locus R. Syarat dia di RC dan CD. Kita tengok huruf apa yang berulang? Huruf C. Huruf C ada tak pada rajah? Ada. Maka dia akan jadi apa? C tu akan jadi pusat. Dan jarak dia ialah CD. Dia akan bentuk satu bulatan. C ke D. CD ni dia punya apa? Cocok di C pusat, D ni di jari dia. Jadi kita buatlah satu bulatan. Gunakan jangka lukis. Itulah. Lebih kurang. Dia bukan titik locus R. Ini bulatan ni contoh Ialah locus R. Okay, faham kalau yang berulang ada di dalam rajah, dia bulatan. Kalau yang berulang tak ada dalam rajah, dia merupakan dua titik. So, locus dia di tengah-tengah. Okey, simple. Akhir sekali, tentukan persilangan locus X dan locus Y dengan simbol X. Langkah kan. Jadi, biru. So, locus X di sini. Locus Y di sini. Kita tengok garis dia. X dan Y bersilang di sini. Tandakan pangkal dan bentuk satu bulatan. Okey? Okey, simple. Yang penting untuk jawab soalan melibatkan locus ni, kakak kena tahulah. Okey? Yang pertama, syarat dia kalau satu titik, dia akan bentuk satu bulatan locus dia. Kalau dua titik, di tengah-tengah. Kalau satu garis, dia akan bentuk satu garis selari. Kalau melibatkan dua garis, dia akan membagi dua sama sudut. Okey? Kalau case, katalah AY sama dengan BY. Jadi, yang berulang ialah Y, iaitu locus dia. Maka, dia akan begini. Okey? Padam dulu. Sebaliknya, kalau yang berulang ialah, contohlah, AY sama dengan AB. Yang berulang ialah A, di mana A ada pada rajah. Jadi, A ni akan jadi pusat dan jarak dia ialah AB. Maka jadi satu bulatan. Okey? Itu rumusan cikgu.
Jadi semoga bermanfaat dan semoga kamu boleh jawab soalan berkaitan locus. Ingat, kena tahu dia punya syarat. Okey? Sekian saya cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.